الكريم وصحابة الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat bertemu pada pagi ini. Dan insyaAllah kita masih lagi membicarakan buku kecil Puasa Permasalahan dan Jawapannya. Kita dah berada pada 16 Sya'ban, dan insyaAllah selepas ni kita akan berganjak ke bulan Ramadan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah panjangkan usia kita dan dapat melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan yang akan datang. Jadi kita sampai kat mana dah? Muka surat 35. Surat 35. Puasa tatawwu'. Puasa bahagian-bahagian puasa sunat. Puasa tatawwu' artinya puasa tambahan dari puasa yang wajib. Hukumnya adalah sunat dan akan mendapat pahala bagi siapa yang melakukannya, dan rugilah yang tidak melaksanakannya. Kita kena tafsiran barulah sunat ni. Bukan buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Buat dapat pahala, tak buat rugi. Tu tafsiran baru. Setengah fuqaha membahagikan ibadat puasa sunat kepada 3 bahagian. Yang pertama, puasa sanawiyah, puasa sunat tahunan, seperti puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang kedua, puasa syahriyah, puasa sunat bulanan, seperti puasa baru ni kita buat, puasa hari putih 13, 14 dan 15 setiap bulan. Dan yang ketiga, puasa usbu'iyah, puasa sunat mingguan, seperti puasa hari Khamis dan Isnin dan Khamis pada setiap bulan. Bagi menjelaskan bahagian puasa sunat tersebut, dalam bab ini saya terangkan secara lebih lanjut antara waktu yang disunatkan untuk seorang Muslim berpuasa. Di antaranya adalah seperti berikut. Nombor 1, berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ni puasa sanawiyah tahunan. Berdasarkan hadis riwayat oleh Imam Muslim daripada sana Abi Ayyub Al-Ansari. Siapa dia Abi Ayyub Al-Ansari? Siapa tahu kubur dia kat mana? Saya bagi kistin satu. Kat mana Abu Ayyub Al-Ansari? Palestin? Oh, dekat, nak tepat dah tu, tapi tak tepat. Kubur dia dekat Konstantinopel, Turki. Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa dia Abu Ayyub Al-Ansari? Rumah dia lah Rasulullah transit kali pertama sampai di Madinah Al-Munawwarah. Rumah dia 2 tingkat. Dia minta Nabi duduk tingkat atas. Nabi kata susah, duduk tingkat atas ni orang nak datang jumpa dengan saya dan sebagainya. Maka Nabi duduk tingkat bawah. Nabi duduk tingkat bawah. Punyalah Abu Ayyub ni sangat menghormati Rasulullah dan sayang kepada Rasulullah. Nabi duduk bawah. Ada ulama mengatakan dia lalu, bukan lalu cross, dia lalu ke tepi dinding, ke tepi. Dia tak nak langkah Rasulullah. Tu hebatnya Abu Ayyub Al-Ansari. Dan dia pernah dengar satu hadis daripada Rasul SAW tentang pembukaan Konstantinopel tu, Konstantiniyah. Maka dia berhajat untuk menjadi salah seorang daripada tentera yang dapat membuka Konstantiniyah tu, Konstantinopel. Susah nak sebut benda tu. Jadi, tapi tak sempat, dan dia meninggal dunia. Tapi dia minta dikuburkan dekat dengan tembok Konstantinopel tu, di Turki tu, dengan harapan dia dapat mendengar tapak kaki kuda tentera-tentera yang akan datang membuka di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia kata apa? Nabi bersabda, "Man sama Ramadhan wa taba'a sitta min Syawal fa ka'annama sama ad-dahr." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan
dan diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah berpuasa setahun, iaitu pahala sama dengan berpuasa setahun. Yang dimasukkan dengan pahala setahun berpuasa dalam hadis ini ialah puasa di bulan Ramadan ganjarannya sehari sebanyak 10 pahala. Sehari 10 darat 30 hari 300. Didarabkan dengan 30 bersamaan 300 ganjaran pahala diberikan, dan ianya bersamaan dengan 10 bulan. Bila seseorang menyambung puasanya itu dengan menunaikan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal, maka ganjarannya sehari macam 10, 6 hari 60, darab campur semua jadi 360 hari, bersamaan lebih kurang setahun kita berpuasa. Itu maksud dia. Maka setengah fuqaha berpendapat, fuqaha ni ahli fiqh, bukan nama makcik fuqaha, tak ada, nak ahli fiqh. Terlebih baik dilaksanakan puasa 6 hari itu berturut-turut. Ada orang selang-seli 2 hari sekali, 2 hari sekali, sebab open house tu banyak sangat, jadi dia kata rugi, makan free. Tak apa lah. Tapi fuqaha kata afdal, lebih baik kita puasa berturut-turut, dimulakan selepas hari yang kedua dalam bulan Syawal. Maksudnya hari kedua tu start dah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak, sampailah kita selesaikan ibadat tersebut. Terdapat juga pandangan daripada sebahagian fuqaha, tadi majoriti, mengatakan boleh melaksanakan puasa 6 itu dengan tidak berturut-turut dan tidak dalam keadaan segar. Boleh relax dulu, bawa bertenang, pergi makan dulu, tak, sepuas hati, nak diet, dia kata nak diet nanti baru puasa, dia niat nak diet pula dah. Ala kulialin boleh belaka, asalkan buat, ni tak buat langsung, tak, belajar tapi tak buat, rugilah, tak dapatlah pahala seperti mana puasa setahun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berpuasa pada hari Isnin dan Khamis pada setiap minggu, macam makcik-makcik, tuan-tuan haji, puan najah buat sekarang ni, bagus sungguh lah. Ini berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Imam Nasai dengan sanadnya yang baik daripada sanad Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Siapakah Usamah? Siapa dapat jawab? Kisting. Usamah ni cucu angkat Rasulullah. Dia anak kepada Zaid bin Harisah. Mak dia nama Ummu Aiman. Siapa dia Ummu Aiman? Yang jaga Nabi waktu Nabi kecil tu. Zaid bin Harisah anak angkat Rasulullah. Dia kahwin dengan Zainab binti Jahsy. Kemudian dia bercerai dengan Zainab binti Jahsy. Sayyidatuna Zainab menikah dengan Rasulullah. Sayyidina Zaid bin Harisah nikah dengan Ummu Aiman. Siapa dia Ummu Aiman? Pembantu yang dimiliki oleh ayahanda Rasulullah. Waktu dia wafat di Yathrib, maka dia jadi pembantu kepada Sayyidatuna Aminah binti Wahab. Kemudian waktu umur Nabi 8 tahun, kan 8 tahun ke 6 tahun? 6 tahun. 6 tahun. Dia bawanya Ummu Aiman, Sayyidatuna Zainab dan Rasulullah pergi dekat Yathrib. Bila pulang daripada Yathrib, singgah dia Abwa, mak dia sakit, ibunda Rasulullah sakit dan meninggal dunia. Maka Nabi dibawa oleh Ummu Aiman balik ke Mekah. Ummu Aiman ni tua ke muda daripada Rasulullah? Mestilah tua. Lepas tu dengan Zaid mestilah tua. Jadi salah tak nikah dengan orang tua? Tak salah. Jadi nikah. Maksudnya apa? Maksudnya bila Sayyidina Zaid bin Harisah bercerai dengan Zainab binti Jahsy. Zaid bin Harisah ni anak angkat Rasulullah. Nabi pernah namakan Zaid bin Muhammad, tapi Allah larang. Itu sebab tak boleh binkan anak angkat dengan nama bapa angkat, apatah lagi tok angkat, tak boleh. Nak angkat, tapi tak boleh tukar nama dia. Tak apa Ustaz, nak jaga aib tengkorak kamu. Kata tak boleh lah. Nak tukar aib, Dan ni bukan setakat Abdullah je, Abdul Rahman boleh, Abdul Rahim, apa saja nama Allah boleh. Itu sebab nak letak nama Allah, letak Abdu kat depan. Ni nama anak Qayyum, letak Muhammad Qayyum. Tak betul. Dia kena Abdul Qayyum. Tak sesuai kita letak, nak sandarkan nama Allah yang maha hebat itu dengan kita makhluk yang lemah, kecuali kita letak hamba kat depan. Maka bila mana pada zaman jahiliyah ni Nabi pembawa syariat, maka banyak cerita asbabun nuzul, sebab turun ayat
sebab turun kes dan sebagainya melibatkan Rasulullah dan para sahabat. Maka bila mana adat jahiliah, bapa angkat tak boleh kahwin dengan isteri anak angkat dia. Tapi bila mana berlaku kes Sayyidina Zaid bin Harisah dengan Zainab binti Jahsy, dia tidak sekufuk. Tu kafaah penting. Kafaah ni apa dia? Bukan couple. Couple tu pasangan. Kufuk ni maknanya kena sama. Tu sebab kalau boleh sama macam mana? Kalau boleh SPN contoh. Tapi kalau boleh laki tu biar lebih sikit. Laki SPN, perempuan PT3. Okey tu. Nah, okey tu. Ni tak perempuan PhD, laki PT3 tak lepas. Saya khabar ni tuan-tuan, bukan benda yang biasa-biasa. Minta maaf lah muslimat walaupun majoriti, saya nak sebut juga benda ni. Sebab biasanya orang perempuan kalau dia tinggi sikit pada laki dia, dia punya tinggi hidung tu lebih sikit. Bukan di Sling River, Tanjung Maling. Dekat tu. Tak nak gurau. Tapi nak khabar betul. Sebab ada berlaku kes. Kita kenal seorang, isteri dia jawatan lecturer, dia kena lecture. Dia tak jawatan kecil. Memang isteri dia sentiasa mengungkit, ni abang rumah saya beli, dia sebut rumah saya beli, kereta je abang bayar, yang lain semua saya bayar. Betul dah tanggungjawab suami. Tapi kalau jadi suami, hidup mesti rukun damai. Betul lah, sedangkan lidah lagi tegik. Ni bukan sekat lidah, telinga, pipi semua gigit belakang. Jadi kesian tengok suami ni terpaksa kerja berempah pulas. Itu sebab kalau boleh sekufuk, dan kalau boleh lelaki tu tinggi sikit, bukan badan dia, maknanya dari sudut kedudukan tu biar. Kafaah Sayyidina Zaid bin Harisah dan Zainab binti Jahsy, kafaah tak sama. Setengah ulama kata macam tu. Ala kulli halin, nak sebutnya bercerai tak jadi masalah. Kita tengok zaman Nabi SAW bercerai, bukan masalah, tak ada masalah. Maksud saya, tak ada lah sampai dosa besar sangat, tak. Cumanya bila berlaku kes macam ni, nak cerita pada kita bagaimana Nabi selepas Zaid bercerai dengan Zainab, Sayyidatuna Zainab, Nabi kahwin dengan Sayyidatuna Zainab binti Jahsy, membatalkan adat jahiliah yang tak boleh kahwin dengan isteri anak angkat. Bukan kahwin biasa-biasa, Allah yang kahwinkan tu. Zawwajnaka, kami nikahkan kamu wahai Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Sebab Sayyidatuna Zainab ni dalam Ummahatul Mukminin, isteri si Nabi yang ramah tu, antara klik dia Zainab binti Jahsy ni, Sayyidatuna Aisyah dengan Sayyidatuna Hafsah, memang dia ni asyik, bukan konfrontasi nak kata benda. Kita beradak dengan Ummahatul Mukminin, nak selisih tu gitulah, lebih kurang tak selisih sangat. Tapi kalau Sayyidatuna Zainab bertemu dengan Sayyidatuna Aisyah ni, masing-masing akan menonjolkan diri dia. Sayyidatuna Aisyah kata, aku ni Allah yang bersihkan aku, dalam surah Taubah, tentang dia dituduh sebagai berzina, hadis ifki tu. Kemudian Sayyidatuna Zainab kata, aku ni wahai Aisyah, Allah yang kahwinkan aku. Tengok dia masing-masing. Bukan dia act. Kalau kita act lah, tapi demo tu kita nak kata apa ialah masing-masing ada kelebihan yang Allah bagi pada mereka masing-masing. Baik, saya nak cerita tentang ni. Usama ni anak kepada dua orang yang Nabi sayang. Bahkan Nabi pernah sebut, Usama min ahli baiti, Usama daripada ahli keluarga aku, kata Rasulullah. Bahkan waktu dia usia 18 tahun, Nabi melantik dia jadi panglima tertinggi tentera sebelum Nabi wafat. Panglima tertinggi tentera, di bawahnya ada Umar, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair ibn Awam. Ni semua otai-otai, Ubaidah, Amir Al-Jarrah. Tapi Usama jadi ketua dia. Tuan-tuan boleh bayang tak? Bukan kroni, tapi kepimpinan yang wujud kepada Sayyidina Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhum lah, sebab dia mak dia pun Islam. Ummu Aiman Nabi sayang, Zaid bin Harisah anak angkat Rasulullah. Usama ni waktu kecil dia bergurau dengan cucu-cucu Nabi yang lain, seperti mana Sayyidina Hasan, Husain dan sebagainya. Dia kata apa? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasumul isnaini wal khamis, fasu'ila an dhalika faqala innal a'mala tu'radu yawmal isnaini wal khamis. Ditanyakan, sesungguhnya Nabi SAW berpuasa pada Isnin dan Khamis, dan ditanyakan orang tentangnya itu, faqala, maka Nabi bersabda, sesungguhnya amalan dibentangkan pada hari Isnin dan hari Khamis.
Bukan nisfu Sya'ban saja yang berlega di kalangan kita tu, yang masing-masing duk pakat minta maaf, cakap je minta maaf, tak maaf pun. Dia tak maaf kat orang. Makan rasuah ke benda ke, nak ambil hak pusaka orang. Tapi nak sebutnya Isnin dan Khamis pun dibentang juga. Walaupun ada ulama kata yang 15 Sya'ban ni tahunan, tapi yang ni mungkin mingguan yang disebut oleh para ulama kepada kita. Dan dalam hadis yang lain Nabi berpuasa pada hari Isnin sebab Nabi kata hari itu aku dilahirkan. Baik. Kemudian yang ketiga, berpuasa pada hari Tasu'a, hari ke-9 pada bulan Muharram. Kita biasa puasa hari Ashura 10. Ni hari ke-9. Sunat juga berpuasa. Ini berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, bila sebut Ibnu Abbas, iaitulah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, iaitulah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La in baqaitu ila qabilin la asumanna al-yawm at-tasi', kata Rasulullah. Bahawasanya Nabi pernah bersabda, jika sekiranya aku masih hidup sampai tahun yang akan datang, nescaya akan aku berpuasa pada hari ke-9. Tapi Nabi tak dah hidup tahun depan tu. Tapi Nabi kata kalau aku sempat, aku akan berpuasa. Maknanya sunat berpuasa pada hari ke-9 Muharram. Yang keempat, berpuasa pada hari Ashura. Ni kita dah sebut pada awal tadi. Nabi kata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami Ashura faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah. Ditanya orang kepada Rasulullah tentang puasa hari Ashura. Kelebihannya apa dia? Dia akan menutup dosa di tahun yang lalu. Setahun lalu tutup habis dosa. Dosa apa? Dosa-dosa kecil yang kita buat. Macam kita ambil wuduk, jatuh dosa kecil. Macam kita bersalah dengan kawan kita, tergugurlah, apa nama? Bukan COVID, dosa. Tapi sekarang ni kalau boleh jangan salah lagi lah. Walaupun orang kata bersalah-salah lah, tapi jangan tunjuk depan polis. Ada orang kata, tapi hakikatnya SOP lah, SOP. Walaupun ada kata ni Dajjal punya ni, letak tangan sini, Dajjal belaka. Dengan habis-habis ustaz-ustaz kena Dajjal belaka. Berat sungguh memang. Baik. Yang kelima, berpuasa pada hari Arafah, iaitu pada 9 Zulhijjah pada setiap tahun. Diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi Arafah faqala yukaffiru as-sanata al-madiyata wal baqiyata. Kita doalah sahabat-sahabat kita yang tak pergi haji tahun ni dapat pergi haji insya-Allah. Yang kita tak pergi haji ni hari Arafah, maka puasalah. Sebab Nabi kata kelebihan dia, siapa berpuasa pada hari Arafah ialah untuk menutup dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Tu pahala dia. Puasa 14 jam, dosa 2 tahun Allah hapuskan. Tapi kita tak nak, letih dia kata. Malah aku puasa wajib pun tak puasa, ni puasa sunat pula, dia boleh cover gitu. Jadi rugilah manusia yang malah berpuasa. Yang keenam, berpuasa pada 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. 1 sampai 9, 1 10 tu disunatkan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamil amalu salihu fiha ahabba ila Allah min hazil ayyami, yakni ayyamal ashar." Tiadalah di antara hari-hari yang dilakukan padanya amal soleh yang lebih disukai oleh Allah daripada hari-hari ini, iaitu hari-hari yang 10. Walayalin ashr, tu dalam Quran pun ada sebut tentang tu. Yang ketujuh, berpuasa pada hari abyad ataupun hari putih, iaitu hari ke-13, 14, 15. Baru ni start pada hari Ahad, hari apa? Sabtu, Ahad, Isnin, 13 dan 15. Berdasarkan hadis riwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanadnya yang baik daripada Sayyidina Qatadah bin Milhan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'muruna", ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami bisiyami ayyamil bid, untuk berpuasa pada hari putih 13, 14 dan 15. Sunat kita berpuasa setiap tahun. Bulan mengambang waktu tu, badrun tala'al badru alaina tu, bulan purnama.
Baik, itu hari yang sunat berpuasa. Mari kita tengok pula hari yang diharamkan berpuasa sunat. Jangan puasa hari ini. Yang pertama, pada 2 hari raya, iaitu Aidil Adha, Aidil Fitri. Jangan pula kita rajing. Ngapa mak tak makan? Ketupat banyak ni, ketupat rendang. Sila nikmati kawan. Penat memasak malam ke pagi. Mak tak makan kenapa? Puasa dia. Haram mak, haram. Rajin pun haram, haram. tak ada rajin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yawmaini, yaumal adha wa yaumul fitr. Bahawasanya Rasulullah telah melarang daripada berpuasa pada 2 hari, iaitu hari Aidil Adha dan Aidul Fitri. Hatta tuan-tuan, kalau kita contohnya berpuasa lewat sehari, kita sampai satu negara yang dia puasa awal pada kita dan dia raya awal pada kita, kita patut ada sehari lagi untuk puasa, untuk cukupkan sebulan. Bila sampai negara tu mereka sedang berraya, maka kita tak boleh raya, kita tak boleh puasa, kena raya. Tapi balik kena tambah selagi. Bukan mana raya kita lupakan tu, tak puasa tu, kena juga, kata ulama, sebab meraihkan waktu masa setempat di sana. Yang kedua, puasa pada hari tasyrik 11, 12 dan 13. Ini berdasarkan hadis daripada Imam Muslim, daripada Nubash Al-Huzaili radhiyallahu anhu. Hari tasyrik ni hari menyembelih, hari menyembelih, ya, pada bulan Zulhijjah. Nabi bersabda, ayyamut tasyrik ayyamu ukli wa syurbi wa dzikrillah azza wa jal. Nabi kata apa? Hari-hari tasyrik ialah hari untuk makan dan untuk minum. Walaupun Nabi kata macam ni, bukan maksud kita bukan kedarah makan banyak gitu kan, maknanya tak boleh puasa lah, tak boleh puasa. Hari untuk makan dan minum, kata Rasulullah, dan menyebut nama Allah, iaitu bertakbir sepanjang hari-hari tasyrik tersebut. Kemudian yang ketiga, ni dengar betul-betul, puasa di pertengahan bulan Sya'ban. Dengar? Ini berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada sanad Abi Hurairah, nama betulnya Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dawsi. Beliau berkata, dalam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza baqiya nisfu min asy-Sya'ban fala tasumu." Nabi kata, kalau tinggal separuh dah daripada bulan Sya'ban, maka janganlah kamu berpuasa. Sekarang 16, dah separuh lah. Apa maksud hadis ni? Tengok keterangan. Tak ada keterangan, biar saya terang. Baik. Maksudnya tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau seseorang tu memang dia tak pernah puasa Sya'ban, tiba-tiba hari ni dengar ceramah bab kelebihan puasa sunat, dia pun puasa. Start 16 ni dan ke atas dia puasa, tak boleh. Tak boleh. Pertama, bagi orang yang sentiasa berpuasa, memang start pada 1 Sya'ban dia puasa dah, walaupun selang 2-3 hari sekali, 2-3 hari sekali, boleh terus puasa sampai habis Sya'ban. Bagi orang yang melazimi Isnin Khamis, teruskan, boleh, tak masalah. Tapi bagi orang kategori pertama ni, yang tiba-tiba baru nak sedar, baru nak puasa, tak boleh. Tak boleh. Kecuali yang keempat, kalau qada, tak apa, qada puasa, dia baru teringat, Allah, ada 12 hari tak puasa, qada, boleh, tak ada masalah, tak jadi masalah. Selain daripada tu, tak boleh, Nabi larang. Ini yang seterusnya, nombor 4, puasa pada hari syak. Ini berdasarkan satu riwayat daripada Imam Abi Dawud dan Imam Tirmizi, daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau berkata, man sama al-yawma alladhi yashakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berpuasa pada hari yang disyaki, hari apa? 29 Sya'ban. 29 Sya'ban, hari syak, maka sesungguhnya dia telah menderhakai Abul Qasim, Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi biasa panggil Nabi Abul Qasim, dia tak panggil Nabi Muhammad, Abul Qasim. Tapi yang ni Nabi sendiri sebut, siapa yang puasa pada 29 Sya'ban, maka dia telah derhaka kepada Abul Qasim. Kenapa? Dilarangan ini ditujukan kepada sesiapa yang tidak melazimi berpuasa mingguan, seperti puasa Isnin dan Khamis. Satu, sekiranya seorang yang melazimi berpuasa pada hari-hari tersebut, jika sekiranya hari syak itu ialah 29 Sya'ban jatuh pada hari Isnin dan Khamis, maka dibolehkannya untuk berpuasa. Inilah pandangan ulama fikih. Sama juga macam puasa separuh daripada bulan Sya'ban tadi. Kalau melazimi tak apa, tapi tiba-tiba nak puasa saja-saja, tak boleh. Allah SWT.
Yang kelima, ni penting bagi muslimat, dengar betul-betul. Sebab kadang-kadang semangat ni muslimat buat ibadat. Puasa seorang perempuan tanpa izin suami. Dengar balik. Ada kata mujur aku tak ada suami dah. Berat tu. Rasulullah SAW telah melarang kepada setiap perempuan berpuasa semasa suaminya ada, sehinggalah minta ia izin kepada suaminya. Cakap lu Abang Mat, esok saya nak puasa boleh? Abang Mat kata beres apa? Beres puasa. Tapi muka dia, abang nak puasa esok? Bunyi cak tu, faham tu. Ni faham. Abang tak bagi ke? Tak bagi. Tak apa. Abang dosa? Tak berdosa. Sebab sunat je. Cuma rugi lah. Puasa sunat dapat pahala. Saya kata tadi kan, definisinya apa? Buat dapat pahala, tinggal rugi. Kalau abang buat, tak boleh, jangan puasa lah. Kenapa bang? Kita lagi hiking nanti, buat tak bukit. Nanti awak tak puasa letih, saya pula kena pikul kamu. Tak apa alasan. Tak apa, dia kata, kenapa abang tak bagi saya puasa? Dah 14 hari dah haid, sekarang dah hijau dah lampu, takkan kamu nak puasa pula? Aku pula kena puasa lagi, katanya. Contoh, kena khabar suami isteri mana ada sembunyi-sembunyi rahsia. Kemudian ini berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan, berdasarkan hadis yang macam-macam muslimat sekalian, oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, daripada sanad Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, janganlah seorang perempuan itu berpuasa sehari dan suaminya ada menyaksikan puasanya itu, yakni ada bersama-sama dengan dia, ada rumah, kecuali dengan izin suami. Jangan pula kita marah, suami tak bagi kita marah. Haprak dia bagi suami dia. Kita nak ibadat pun tak boleh. Pagi kita boleh tarik sama-sama masuk syurga. Kononnya dia cakap tu masuk neraka dah. Tinggi suara pada suami. Tak boleh Kalau suami saya pekak, tak apa, tinggi suara. Tapi kalau saya saja tinggi, jangan. Minta maaf cepat. Minta maaf cepat. Dan suami boleh tinggi suara, tak boleh juga. Minta maaf lah pula. Hidup rukun damai. Abang kata Piramli, sedangkan lidah lagi tergigit. Ni bukan sakat lidah, semua gigitnya letih lah. Baik. Jadi dalam macam Allah, kecuali melainkan puasa di bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan tak perlu minta izin. Abang, saya nak puasa. Tak payah. Kena sebab dua-dua wajib puasa. Kecuali isteri datang bulan, tak wajib puasa. Dan dibolehkan perempuan untuk berpuasa ketika mana suami tidak ada di rumah, atau suami tidak sakit dan tidak mampu melakukan hubungan walaupun tanpa izin suaminya. Sebab apa? Biasanya keizinan ni bukan sebab suami nak suruh kita masak, tak. Dia lebih refer kepada hubungan antara suami dan isteri. Tapi bagi suami yang soleh, dia akan nyokong, bahkan dia akan sama-sama berpuasa bersama dengan isteri. Bukan mana suami larang tu suami tak soleh. Tapi mana adalah asbab dia yang menyebabkan begitu. Dia kata kamu dah kering, aku tengok puasa lagi kering, tinggal tulang dengan kulit, sudah, dia kata. Nak diet punya pasal. Okey ya. Hari-hari yang dimakruhkan untuk berpuasa sunat. Tadi hari haram, patut sebelum tu hari sunat. Ni hari makruh. Terdapat juga beberapa hari yang di mana makruh bagi umat Islam untuk berpuasa pada hari tersebut. Yang pertama, berpuasa sunat pada hari Jumaat, melainkan sekiranya sebelumnya atau selepasnya sudah berpuasa. Tiba-tiba je hari Jumaat dia nak puasa. Puasa sunat, bukan puasa qada. Ini berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada sanad Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasum ahadukum yaumal jumu'ah illa an yasuma qablahu aw yasuma ba'dah. Tidak boleh bagi seorang berpuasa pada hari Jumaat kecuali dia berpuasa pada hari sebelumnya atau hari sesudahnya. Khamis tu dia puasa dah, dia puasa hari Jumaat tak apa. Ataupun dia puasa hari Jumaat, Sabtu nak puasa juga, tak apa. Ni tak, Jumaat saja dia puasa. Makruh. Makruh maksudnya Allah tak suka. Tak payah buat lah. Tak payah buat. Puasa sunat, puasa wajib tetap wajib puasa. Yang kedua, berpuasa sunat pada hari Sabtu sahaja. Ini berdasarkan hadis dari riwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Imam Tirmizi, Imam Ibn Majah dan Imam Al-Baihaqi
Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasumu yaumas sabti illa fi maftarada alaikum. Janganlah kamu berpuasa pada hari Sabtu kecuali jika apa yang telah difardukan ke atas kamu. Apa dia? Fardu ni puasa wajib tu lah. Rasulullah melarang sebab apa? Kerana orang Yahudi sangat menyanjungi dan membesarkan hari Sabtu. Tu yang Nabi kata. Yang ketiga, berpuasa sunat pada hari Ahad, Jumaat, Sabtu, Ahad. Ini kerana orang Nasrani, Kristian amat menyanjungi hari Ahad, dan Rasulullah amat suka untuk tidak mengikut Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, dengan berpuasa pada hari-hari kebesaran mereka. Jadi tuan-tuan sekalian, jangan puasa sunat Jumaat saja, ataupun Sabtu saja, ataupun Ahad saja. Kalau boleh jangan buat, makruh. Yang keempat, wisal. Wisal ni menyambung puasa siang dan malam, tak mahu berbuka. Ni memang tahap hebat sekali ni. Ada juga berlaku kes, ada seorang tok share tu dalam satu wawancara live, seorang daripada Afrika telefon. Dia kata, apa hukum Tuan Syekh, saya bersahur tapi tak berbuka. Dia kata tak boleh lah, wisal tak boleh. Maka kata dia, sebab apa tak berbuka? Sebab tak ada makanan nak berbuka. Sebab tu menangis terus Syekh. Ingat sebab nak tanya apa? Makanan tak ada. Kita bukan makanan tak ada, tak ada orang nak makan makanan tu. Makanan banyak, orang tak ada. Faham tak? Nabi kata, la sama man sama al-abad, la sama man sama al-abad, la sama man sama al-abad. Tidak ada ertinya puasa bagi orang berpuasa dengan terus menerus. Nabi ulang 3 kali. Jadi kita ikut cara Rasulullah. Nabi berpuasa, Nabi ada iftar dia, berbuka. Ni puasa terus tidak dibenarkan. Baik, seterusnya perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan semasa berpuasa. Ni boleh kita buat masa puasa. Yang pertama, mandi manda boleh. Ada kata tak boleh mandi lepas asar, habis bakra lah. Mandi boleh. Menyelam pun boleh. Jangan minum je air. Menyelam boleh. Mandi kolam. Umur kita kolam ikan ada, berenang. Yang kedua, berseronok atau bercumbu-cumbuan dengan isteri dengan syarat ia mampu mengawal syahwatnya. Tapi sebaiknya tak payah dah. Kalau bersalam, peluk tu baik lagi. Benda lain tu bermasalah sikit. Yang ketiga, melewatkan mandi hadas besar sehingga masuk waktu fajar. Contohnya, dia bermimpi semalam, kemudian dia bersahur pula tak mandi lagi, ilek tak mandi, masuk waktu fajar, subuh, dia tak mandi lagi, maka tak jadi masalah. Tak jadi masalah, tidak batal. Tapi kalau dia berjunuk selepas sahur, batal, batal, tak boleh puasa. Yang keempat, merasai rasa masin, manis, pahit sesuatu jenis makanan. Rasa tak apa, bukan ke darah, rasa pakai lidah je. Yang sedang dimasak dengan menggunakan lidah dengan syarat tak telan. Ni rasa sesudu, rasa masin, dia kata tak je. Tak, dia rasa buang lepas tu ludah ke tepi, jangan ludah ke dalam. Yang kelima, menelan air liur yang berada di kerongkong boleh. Air liur ada kerongkong lagi, tapi kalau ada berada di tengah-tengah lidah, batal puasa. Kita telan air liur atau pokahak ada kat tengah lidah, kita telan cendol tu, sedap pula dia, maka batal puasa. Tapi kalau kat sini lagi, ada sini lagi, boleh telan. Tapi baik buang lah. Yang keenam, menghidu bau minyak wangi atau benda-benda yang wangi, tak apa, tak ada masalah, tidak makruh. Habis lah tu baru mukaddimah sebenarnya, baru kita masuk pada soal jawab hukum pula. Dalam persoalan hukum yang berkaitan dalam pelaksanaan ibadat puasa, seperti mana maklum, ibadat puasa dan ibadat badaniyah, dia melibatkan badan kita, anggota tubuh, letihnya tubuh dan sebagainya sebab berpuasa. Dan rohaniyah, batin, hati kita. Orang berpuasa ni dia muyul untuk melakukan ibadah banyak. Nak buat dosa tak larat. Tengok orang perempuan, dulu kita tengok orang perempuan, tapi bila puasa, lalulah naik lofa isi orang dah, lalulah siapa pun tak ada kisah ni nak buat berpuasa. Tapi ada juga yang puasa mata tak jaga, ada juga. Tak. Dalam bab ni kita akan kupaskan. Nombor 1, bab apakah hukum melaksanakan persetubuhan pada siang hari pada bulan Ramadan. Sebab ada orang cakap, kalau saya musafir, saya boleh bersetubuh dengan isteri saya musafir, saya tak puasa. Apa hukum dia? Ada orang sanggup dia cari 83 2 marhalah untuk membolehkan dia bersama. Tak boleh.
Nanti tengok perbahasan ulama. Yang kedua paling popular sekali. Seseorang telah meninggal dunia. Ni mesti orang akan tanya, ustaz berapa fidyah? Ustaz berapa fidyah? Berapa lama? Dia tanya pula, ustaz berapa lama ayah saya tinggal puasa? Ayah kamu pada hari kita pula. Patut tanya berapa banyak yang kena bayar fidyah. Seorang telah pun meninggal dunia dan ada meninggalkan ibadat puasa semasa dia masih hidup. Apakah yang perlu dilakukan oleh ahli waris dia? Yang ketiga, muskil cara puasa nazar. Kalau sekiranya kita sudah bernazar untuk berpuasa seminggu berturut-turut dalam sebulan selama setahun, bernazar puasa seminggu berturut-turut 7 hari dalam sebulan selama setahun, bayarkan 12 darab 7 tiap-tiap bulan seminggu. Macam mana nak buat kalau tak mampu? Tu sebab bernazar ni tengok kemampuan lah. Ni bernazar mengarut terus. Ni yang menjadi risaukan kita. Baik, jawapan yang pertama, melakukan persetubuhan pada siang hari pada bulan Ramadan. Bersetubuh pada siang hari di bulan Ramadan hukumnya haram. Walaupun kita nikah sah, tu suami kita, ni isteri kita. Baik bagi orang yang menjalankan ibadat puasa pada hari itu mahupun yang tidak berpuasa. Aku tak puasa, tak apa, tak boleh. Puasa ke, tak puasa ke, tak boleh. Selain daripada puasa, orang yang puasa itu batal, bahkan ianya akan menyebabkan mereka wajib bayar kafarah, bayar kifarat dia, denda dia. Apa dia? Kalau bersama dengan pasangan pada siang hari pada bulan Ramadan, mana tahu kod zaman muda kita dulu dah terpeleok sekali dah. Contoh, dengar betul-betul kafarah, kita pula tak bayar, wa ilak kita taubat, aku taubat daripada Allah. Tak pakcik, taubat lain, kafarah kena bayar. Kafarah kena bayar. Apa dia? Merdekakan hamba sahaya. Sekiranya ada hamba tak ada sama kita, tak, yang ada tuan hamba je. Tuan hamba nama siapa? Tu tuan hamba. Kamu hamba tak ada. Yang kat rumah kita ammah tu bukan hamba. Ammah tu orang gaji kita. Kalau kita bebaskan dia, raya Cina dia. Nah, kita pula menangis kena bayar 8,000, 5,000. Sekarang ni orang tengah cari kan, orang gaji cukup ramai. Kalau tidak mampu, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sampai kata ada ulama, kalau kita dah puasa 59 hari, sehari lagi tak dah puasa, kena ulang balik. Main-main. Ini orang perempuan tak termasuk yang buat puasa 2 bulan berturut-turut. Sebab orang perempuan ada waktu dia punya haid dia. Tapi kalau ada menopause, kena 2 bulan berturut-turut. Tak? Yang ketiga, kalau tak mampu, nombor 2 tu, beri makan 60 orang miskin. 60 orang miskin mengikut makanan asasi mereka. Kalau kita hantar ke Afrika makan roti, roti. Kalau hantar ke tanah Melayu makan nasi dengan ikan keli ke benda, bagilah contoh RM3.50 seorang, satu orang. Darab dengan RM60. Ada kata murah je ustaz. Walaupun murah, kena ikut start dia. Hamba tak ada, boleh puasa, confirm kata tak mampu 2 bulan berturut-turut. Ini adalah hukuman dikenakan bagi pihak suami yang melakukan persetubuhan pada siang hari di bulan Ramadan. Manakala bagi pihak isteri berpendapat jumhurul ulama, mereka wajib bayar kafarah, beri makan 60 orang miskin. Sebab orang perempuan tak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut kerana mereka didatangi haid pada setiap bulan. Kecuali saya khabar tadi, kalau memang tak ada haid dah, tapi bersama juga, maka kena bayar, kena puasa 2 bulan berturut-turut. Ini berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada sanad Abi Hurairah. Apa nama dia tadi saya sebut? Abu Hurairah, apa nama dia tadi? Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dawsi. Anna rajulan waqa bimra'atihi fi Ramadan. Ini zaman Nabi pun ada. Ada seorang lelaki bersetubuh dengan isterinya pada siang hari pada bulan Ramadan. Fastufti ya Rasulullah. Datang minta fatwa dengan Rasulullah. Macam mana nak buat ni? Faqala, maka Nabi bersabda, hal tajidu raqbatan, kamu ada hamba tak untuk bebaskan? Maka dia kata, la, tak ada ya Rasulullah. Hal tastati'u siyama syahraini, kamu mampu tak puasa 2 bulan berturut-turut? Maka dia kata, la ya Rasulullah, tak. Maka jawab dia, maka kata Nabi, fat'im sittina miskina, bagi makan 60 orang miskin. Persoalannya orang tanya lagi, ada seorang tu dia bersama dengan pasangan dia 1 Ramadan contoh, dia terlupa. 4 Ramadan sama lagi, 7 Ramadan sama lagi. Berapa kali dia kena bayar kafarah? Maka kata ulama, setiap kali kamu buat benda tu, bukan sekali ya.
Manakala 7 kali dalam Ramadan tu darah lah. Berapa lama nak kena? Padanlah muka mu macam tak ada malam dah, siang belaka. Tunggu malam. Wallahu alam. Jawapan bagi soalan yang kedua, ni kisah orang tinggal puasa. Tuan-tuan kena cek molek sikit. Kalau dia tinggal puasa tak sempat nak qada, bagi tahu pada anak-anak kita, senang tulis, catat dan sebagainya. Sebab kita start daripada umur kita balik. Umur balik berapa? Maksimum 15 lah, 15. Perempuan ke lelaki ke 15 maksimum dia. Tak ada makcik kata saya makcik 60, tak ada, tak balik lagi. Nipu tu. Makcik ni nipu sungguh nak. Tak ada. 15 tu maksimum. Telah sepakat para ulama kepada siapa yang mati dan ada meninggalkan sembahyang, maka walinya tidak perlu mengqadakkan sembahyang dia. Ni lambat sembahyang. Begitu juga puasa. Tidak perlu seorang pun menggantikan puasanya yang pernah dia tinggalkan jika dia masih hidup. Mak kita tak puasa, kita nak tolong ganti, tak payah, sebab dia hidup lagi. Dia masih hidup. Isteri kita tak puasa, kita nak tolong puasa untuk dia, tak payah, sebab dia masih hidup lagi. Tetapi jika sekiranya seseorang itu mati, akan tetapi sewaktu dia masih hidup, dia mampu menggantikan puasa yang ditinggalkannya, ulama telah berselisih pendapat dalam keadaan ini. Telah berpendapat jumhurul ulama, antaranya Abu Hanifah, Imam Abu Hanifatul Nu'man, Imam Malik bin Anas, dan masyhur pendapat Imam Syafi'i, kepada walinya tidak perlu menggantikan puasanya, akan tetapi cukup bayar fidyah sekali sehari yang ditinggalkan oleh dia. Ni tahu lah fidyah. Bayar fidyah secupak RM1.80. Tapi kata ulama, tengok pula dia jenis makan beras apa. Beras basmati tu yang 100 lebih, 10 kilo, 5 kilo. Bayar ikut beras dia makan. Yang biasa si mati tu makan. Itu bau dekat, bukan wajib, itu bau dekat dengan ihsan. Innallaha ya'murukum, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ihsan sini bukan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan sini kata ulama, kalau contohnya orang kata pakcik pinjam saya RM5, kita tengok dia siang, kadang kita bagi RM7, RM2 tu ihsan nama dia. Macam wang ihsan kerajaan Kelantan dapat, royalty tak dapat, ihsan dapat. Tu ihsan. Ihsan bagi orang yang nak melakukan pembayaran denda ni ataupun gantian ini, kalau boleh makan apa yang dia makan. Kalau dia orang kaya, tu sebab fatwa daripada Mufti Selangor Darul Ihsan Datuk Tamiz kata saya ketika itu, kalau orang yang kaya dia tak perlu ganda, dia perlu gandakan kalau dia tinggal berselang tahun. Bagi orang yang susah, dia susah, makan pun susah, dia makan macam dia puasa, susahnya dia ni. Tu sebab dia tak puasa. Pelik tu. Patut puasa lah sebab susah makan. Maka tuan-tuan Allah SWT sekalian, dia tak perlu ganda. Kiralah jumlah dia tinggal darat dengan RM1.80, bayar. Tapi bagi orang yang kaya, kata fatwa tersebut, keluarkan gandaan setiap kali dia tertinggal setahun, ganda sekali bagi denda kepada kamu. Orang kaya tak degih mana, tahu degih, tak berganjak mana harta dia, sebab banyak. Tu dia anggap hutang si mati yang wajib diselesaikan sebelum keluar faraid. Sebelum bagi faraid, bayar hutang-hutang ni dulu. Tu sebab kena catat. Ustaz, saya tak yakin berapa banyak ayah mak saya tinggalkan puasa. Okey, agak-agak berapa? Agak-agak dalam 50. Kita kata bagi 60. Dia tinggi sikit. Agak-agak 50. Jangan kata 50 kali itu 40 dah. Jangan kan? Dia kena bina kepada yang banyak. Macam kita syak dalam semayang, 3 ke 4? 3 ke 4? Nak ambil berapa? 4 ke 3? Ambil 3. Ambil 3 tu. Ni 3 ke 4? 5. Ada 5 pula jawapan. Tak boleh. Dia boleh bina kepada yang paling sikit untuk yakin dan kena sujud sahwi. Sama juga dengan puasa. Yakin-yakin 50. Sikit lagi lah, 55 ke 60 untuk lega hati dan sebagainya. Dan lebih pada tu, kalau tak cukup juga, serah kepada Allah. Kita dah usaha, moga-moga Allah ampun. Dosa dengan Allah ni, insya-Allah Allah ampun, insya-Allah Allah azab. Tapi dosa dengan manusia, kena minta maaf, barulah mereka baru habis dosa kita dengan mereka. Baik, ini berdasarkan, akan tetapi terpilih di sisi mazhab Imam Syafi'i ialah, ni pendapat yang terpilih,
Walinya hendaklah berpuasa bagi menggantikan puasa yang ditinggalkannya dan tidak perlu mengeluarkan fidyah. Wali bermaksud orang yang dekat dengan si mati, sama ada saudara terdekatnya ataupun warisnya. Maka tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pandangan di sini dua pandangan. Jumhur ada, pandangan Imam Syafi'i pun ada. Kalau ikut di realiti sini, kita kena ganti puasa. Tapi mampu tak ganti? Puasa kita pun kita tak puasa, nak ganti puasa ayah kita. Contoh. Maka, dan jika sekiranya berpuasa baginya orang luar, yakni bukan ahli keluarganya, maka hukumnya adalah sah, tapi minta izin dulu. Ada sini rajin nak buat gitu. Dia tanya, ada tak ayah kamu tinggal puasa? Pakcik nak tolong puasa kan? Kalau ada tu alhamdulillah, tapi kena minta izin. Jangan pula dia jumpa, aku dah puasa dah untuk ayah kamu, seminggu dah aku dah puasa. Anak kata saya tak izin, sudah habis, sia-sia je. Dia kena minta izin. Bahkan boleh kata ulama' kita bayar upah orang. Pakcik boleh tolong puasa untuk ayah saya. Berapa lama? Setahun. Sehari saya bayar 100. Oi, banyak tu. Dapat. Habis ke? Tapi kena tolak lah puasa Ramadan. Tunggu tahun depan pula ganti 30 hari lagi. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Syaikhan ni Imam Bukhari dan Muslim, daripada Sayyidatuna Aisyah bahawasanya Nabi bersabda, man mata wa alaihi siyami sama anhu waliyuh. Nabi kata, siapa yang mati dan ada meninggalkan ibadat puasa semasa hidupnya, maka puasakan untuknya oleh walinya. Dalam lafaz yang lain, insya'a, kalau mereka mahu. Jadi tuan-tuan macam Allah SWT ada dua pandangan, Jumhur dan Imam Syafi'i. Maka nak pilih yang mana? Yang paling mudah sekali bagi kita, fidyah, bayar fidyah. Bayar fidyah. Duit siapa? Duit si mati. Si mati tak ada piti, duit wali-wali dia, waris dia. Kalau tak bayar, kami tak nak bayar, maka breakdance lah ayah dalam kubur itu. Tahu breakdance? Kena seksa lah mereka sebab. Jawapan bagi soalan ketiga, bernazar nak puasa seminggu berturut-turut setiap bulan selama setahun, maka nazar pada bahasa bermaksud janji dengan kebaikan. Ada ulama' tuan-tuan macam Allah, dia kata setengah orang ni dia kedekut dengan Allah, dapat sesuatu baru dia nak bagi sesuatu pada Allah. Itu sebab ada setengah ulama' dia marah nazar-nazar. Walaupun boleh, macam contohnya Sayyidatuna Maryam, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Dia bernazar, kalau anak dia lahir nanti, dia letak dekat Baitul Maqdis sebagai buat kerja dekat situ. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Waktu dia melahirkan bukan Sayyidatuna Maryam, mak dia Hannah, mak dia nama Hannah, mengandungkan keluar perempuan, wada'tuha unsa. Apa nama ayat dia? Saya pun lupa dah, Melayu pun dah lupa ni. Dan Allah Maha mengetahui bahawa dia telah melahirkan anak perempuan. Wasammaituha Maryam, dan aku namakan dia Maryam. Wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha minasyaitanir rajim. Ini doa yang patut kita baca untuk cucu cicit kita. Inni u'izuha bika wa dhurriyyataha, kalau lelaki, wa zurriyatuhu minasyaitanir rajim, daripada syaitan yang direjam. Itu macam Allah SWT sekalian, dalam kes ni, kalau bernazar, ada setengah ulama' kata kita ni kedekutnya dengan Allah, dapat sesuatu baru kita nak bagi sesuatu pada Allah. Tak, ada ulama' kata tak ada masalah, harus bernazar. Cuma nazar dia beberapa kategori, ada nazar yang wajib, nazar yang makruh, nazar yang harus, nazar yang haram, ada belaka. Nazaria pun ada, kereta jangan beli. Saya berkali kena overhead, habis duit bayar tu. Saya pakai Kia Carnival tu, adik-beradik nazar tu. Nazar dulu. Sebagian ulama' berpendapat ianya merupakan iltizam untuk mendekatkan diri kepada Allah yang tidak wajib. Asalnya tak wajib, tapi bila mana kita telah menyebut benda tersebut, jadi wajib. Dia kata contoh anak saya, kalau anak saya dapatlah PT3 ni straight A, ustaz, saya nak bagi kat pondok mu'alim ni 10,000. Asal dia kata bagi saya tak wajib, niat saya. Tapi dia sebut dah, aku bernazar ni, anak betul straight A, pacerah. Dia kata pelik juga, anak aku kelas hujung sekali, belaka. Kena bayar 10,000, kena bagi, wajib. Sama juga macam saya pernah cerita waktu kita belajar kitab Faraid di Felda Sendayan. Ni nazar yang haram. Dia bernazar untuk telanjang bulat keliling Felda Sendayan, kalau kerajaan jadi ambil tanah dia. Memang betul Sendayan kerajaan ambil.
Wajib tak dia bernazar laksanakan? Tak wajib. Tak wajib, dia kena bayar kafarah dia. Apa dia kafarah? Ada sini nanti. Di sisi mazhab Imam Hanafi, rukun nazar hanya satu, sirah, lafaz. Ada pun jumhur ulama, rukun nazar ada 3. Orang yang bernazar mesti akil baligh, bukan budak kecil tak tahu benda. Bukan orang gila. Akil, berakal, baligh dan baligh usia. Apa yang dinazarkan kena nazar yang betul, dan sirah ataupun lafaz nazar tersebut. Manakala jenis yang dinazarkan pula mempunyai 2 jenis, nazar yang jelas dan nazar yang tidak jelas. Adapun yang jelas, ia terbagi kepada 4. Nazar ketaatan, maka wajib dia buat. Nazar maksiat, maka haram ditunaikan. Kalau akulah aku ni main kalau saja ni. Kalau aku berjaya dapat projek ni, aku nak beli arak sepotu nak minum, haram, maksiat. Hukum makruh, maka makruh ditunaikan. Kalau lah aku dapat ni, aku nak makan benda-benda busuk biar banyak sikit, makruh. Wakak makruh, haram. Nombor 4, harus, maka harus ditunaikan atau ditinggalkan. Adapun yang tidak jelas, yang tidak menentukan jenisnya, hukumnya di sisi mazhab Maliki adalah membayar kafarah. Tak jelas, maka kena bayar kafarah. Kafarah nazar. Apa dia kafarah nazar? Nombor 1, merdekakan hamba mukmin sekiranya tidak mampu. Hamba mukmin merdeka. Yang kedua, kalau tak mampu, beri makan 10 orang miskin. Tolong ingat ni, kafarah nazar sama dengan kafarah sumpah. Bagi makan 10 orang miskin, setiap orang 1 cupak. Kalau tak mampu, puasa 3 hari. Tak berturut-turut, puasa je 3 hari. Itulah kafarah nazar. Dalam kes ini berkata Fadilatul Syekh, waktu ni masa ini tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, dia adalah merupakan yang ahli fatwa, belum jadi mufti lagi waktu saya buat buku ni. Ada nota kaki kat bawah tu. Oleh kerana puasa termasuklah ibadat, justru wajib ditunaikan tanpa khilaf. Akan tetapi jika sekiranya tidak mampu, maka hendaklah dibayar kafarah nazar. Macam kes tadi, dia puasa dia tak mampu buat, maka bayar kafarah nazar. Apa dia tadi? Cari hamba tak ada, beri makan 10 orang miskin, ataupun kalau tak mampu, puasa 3 hari, bukan berturut-turut. Dan tapi jangan bermain-main dengan nazar, tuan-tuan. Kalau kita dah buat, wajib kita buat. Contoh juga bab makanan. Kalau kita, kalau aku bernazar nak bagi makan 10 orang miskin, ataupun 100 orang, ataupun kita kata nak sembelih kambing seekor, haram kita makan kambing tu, dan keluarga kita pun haram makan kambing. Saya nak makan juga, ustaz, beli kambing lain. Kambing itu haram. Boleh tak campur? Jangan campur. Dengar betul-betul ni, ayam, kita kata, kalau anak aku kahwin lah nanti, aku nak sembelih ayam 10 ekor, nak bagi makan Tok Imam, contoh. Jemaah surau, 10 ekor tu makcik tak boleh makan, keluarga makcik tak boleh makan, yang boleh makan Tok Imam. Dan kalau saya buat, saya pergi makan sekali, tak boleh. Sebab kita nazar benda tu, tak boleh. Kecuali aku bernazar untuk aku makan 10 ekor ayam, tu lain lah. Kalau mampu silakan makan, tak ada masalah. Kalau tak mampu, baik buat kafarah nazar tadi, untuk tidak tergantung dengan janji pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, akhir sekali hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, barulah kita masuk kepada fatwa-fatwa permasalahan yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi satu, dan juga Syekh Atiyah Saqar. Baik, ni satu, lepas tu kita berhentilah. Soalan pertama, adakah sahur itu sebagai syarat sah ibadat puasa? Jawab Dr. Yusuf Al-Qardawi, sahur bukanlah syarat untuk menentukan sahnya ibadat puasa seorang, tapi hukumnya adalah sunat. Itu sebab berkorban yang para isteri bangun nak masak, itu pengorbanan luar biasa. Walaupun dia perangat je lauk, itu pengorbanan tu. Nak keluar daripada peti ais, nak letak atas dapur, pengorbanan. Suami tak berkorban, dia sabar, tidur. Kadang makan pun kita suruh suap. Sampai tak nak bangun, isteri bawa air, pergi bilik, ambil kurma ajwa sebiji. Tak minum lah, buka orang mulut, tuang. Suruh suami bersahur. Nabi SAW bersahur dan menyeru umatnya untuk bangun sahur. Dalam hadis Nabi kata, tasaharu, bersahurlah, fa inna fis sahuri barakah, sebab dalam sahur tu ada keberkatan. Dan disunatkan melewatkan bangun sahur. Makan sahur tu lewat, bukan bangun sahur. Makan sahur tu, bangun kena bangun awal, tapi lewatkan makan.
Ini kerana dengan melewatnya dapat menambah kekuatan pada badan untuk berpuasa dan dapat meringankan beban puasa. Untuk lempias kita punya lapar. Telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Sabit ini pakar faraid. Afradukum, kata Rasulullah, Zaid bin Sabit. Pernah kami makan sahur bersama Rasulullah SAW. Kemudian kami berdiri melakukan sembahyang. Ditanya orang berapa lama jarak antara kedua waktunya, dia menjawab sekadar membaca 50 ayat Al-Quran. Maknanya sekitar 20-25 minit macam tu. Maknanya tu baru sahur yang ideal sekali. Bukan pukul 12 malam, bukan 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi, 4 pagi sahur dah. Boleh nama juga bersahur, tapi tak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau makcik nak bangun masak, jangan bangun 25 minit sebelum makan. Tak dah masak. Maggi sempat, perangat sempat, tapi nak masak si goreng kemudian tu kena bangun sejam awal lah. Dan di samping tu bangun awal, makan sahur yang lewat. Ni makan sahur lewat, bangun pun lewat, memang habis lewat gitu ni. Dah. Dan satu lagi dalam bab imsak. Waktu imsak, waktu tu waktu bukan imsak mana tahan, tapi bukan bermakna kita tak boleh makan. Makanlah, makan, boleh makan, tapi jangan sampai masuk waktu. Tak sedar dia kata, tak sedar batal, tak sah puasa gitu. Maka sunat bagi setiap muslim berpuasa untuk bangun bersahur walaupun hanya sekadar seteguk air, dan untuk makan sebiji buah kurma yang dijual kat belakang tu, beli kurma sejuk segar, beli ya, support BMF kan. Dalam sahur juga dapat mendidik jiwa roh untuk bangun awal sebelum fajar, yang mana pada saat itu Allah akan mengkabulkan permintaan. Minta doa banyak-banyak pada Allah. Kepada Allah apa saja doa, khususnya bab COVID-19 ni. Semalam 900 lebih dah kes, agak-agak turun lagi lah. Seterusnya selamat kita di Malaysia ni dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itulah tuan-tuan Allah SWT dapat saya sampaikan pada pagi ni. Yang lain insya-Allah kalau sempat kita sambung lagi. Kita harap bulan sekali lagi tu perhabis lah. Yang lain kita baca laju lepas ni insya-Allah. Tuan-tuan, dengan syarat tuan-tuan balik baca, study dulu. Jangan tidur, study. Study dulu, baca, tak faham baru tanya insya-Allah. Jadi wallahualam, terima kasih kepada semua. Dan kat belakang tu ada produk daripada kami, ada kismis daripada Mahat Tafiz Vocational Baitul Diyak, dan juga yang paling popular untuk Ramadan, bitin, bizirin bitin, sangat bagus untuk bersahur. Tak payah masak, tuang tu je. Tapi kena isi air, jangan tuang saja, isi air. Dan sedap insya-Allah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz. Tuan-tuan, kita rehat selama 15 minit sebelum kita sambung pada slot yang kedua. Saya ulang, belakang ni ada beberapa kitab yang masih ada yang di